Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Hari ini dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa pelaksana program di atas usaha keras sekalian untuk memberi faedah kepada kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh itu, dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan, ibu-ibu yang sudi hadir dalam majlis kita. Sebelum kita meneruskan bicara kita pada kali ini, terlebih dahulu kita ingin menyingkap sejenak hasil daripada bicara kita yang lalu, iaitu kita telah sama-sama menyempurnakan bacaan dan penghayatan petikan daripada suratul Alaq, dan kita juga telah mengambil beberapa faedah daripada surah tersebut yang kaya dengan saranan, ingatan kepada kita. Manakala pada penghujung surah Allah tutup melihat kepada saranan kepada baginda alaihi salatu wassalam supaya tidak taat, tidak patuh kepada usaha dan ajakan khususnya musyrikin Mekah. Sebaliknya Allah menyarankan kepada baginda untuk terus sujud dan juga menghampirkan diri kepadanya. Dan bila kita lihat di antara nilai pengakhiran daripada surah itu, iaitu saat kita diuji dengan sesuatu, jangan kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita terus menghampirkan diri kepadanya. Kemudian kita telah sama-sama membaca petikan daripada surah Tin, dan bicara kita terhenti saat kita bicara pada awal surah tersebut. Kembali kita melihat petikan daripada awal surah Tin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi buah tin dan juga buah zaitun. Bila kita lihat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman merujuk kepada kedua-dua buah tin dan juga buah zaitun. Buah tin, saintifiknya apa tuan-tuan? Ibu-ibu? Saintifiknya? Ha? Ya, betul. Ficus apa tahu. Tapi tuan-tuan ibu-ibu boleh search lah. Search lah namanya. Boleh search lah namanya. Jadi semua berada di ujung jari kita sekarang. Boleh search nama betulnya lah. Adapun khasiat buah ini juga berada Assalamualaikum Ustaz. Muka nampak separuh aje. Ya. Ustaz nampak separuh sahaja. Saya macam tu nampak. nak tengok saya lah. Lagi sikit Ustaz. Okey, cantik. Terima kasih. Alright, thank you. Terima kasih lah. Sebab ada juga nak tengok saya. Kita kembali melihat kepada buah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman merujuk kepada dua jenis buah, tin dan juga zaitun. Okey, dahulu kita pernah berbicara apa yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluk, bukan saja-saja, melainkan apa yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu semestinya mempunyai sesuatu yang besar. Tuan-tuan, ibu-ibu, pada bicara lalu kita telah meletakkan satu tugasan untuk membaca. Saya tanya ikhlaslah siapa yang sudah membaca tentang khasiat tin dan juga zaitun. Ikhlaslah saya tanya. Siapa yang baca angkat tangan. Okeylah, jangan tanya itu. Siapa yang tak baca turun tangan. Adalah maknanya semua tak baca. Kami tak nak baca, kami nak dengar cerita. Boleh tak cerita kepada kami?
Okey, tuan-tuan, ibu-ibu boleh bacalah. Sekarang semua berada di hujung jari kita dan kita melihat banyak faedah yang terdapat pada tin dan juga zaitun. Di antara faedah utamanya adalah anti penuaan. Pakcik umur 80 tapi nampak macam 60. Nampak macam 65. Makcik umur berapa? 80. Apa rahsia makcik? Oh, makcik tak banyak rahsianya, cuma banyak makan tin dan juga zaitun. Okey. Jadi banyak lagi lah khasiat-khasiat yang lain. Jadi kita boleh bacalah, semua berada di hujung jari kita. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, merujuk pada ayat ini. Merujuk pada ayat yang pertama surah At-Tin, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan surah At-Tin dan juga Zaitun. Surah At-Tin dan juga Zaitun, surah ini adalah surah Makkiyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safarin fi ihda rak'atayn bit-tin waz-zaitun, fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Arti daripada hadis di atas daripada Al-Barra Ibn Azib katanya, pernah Nabi SAW membaca, yakni membaca surah tadi, di dalam permusafiran, yakni solat ketika musafir. Di dalam salah satu di antara 2 rakaat wat-tin wa zaitun. Pernah Rasul baca ketika musafir, Rasul baca selepas Fatihah wat-tin wa zaitun sehingga akhir, salah satu di antara 2 rakaat. Kata Al-Barra Ibn Azib, maka aku tidak pernah mendengar suara yang lebih baik ataupun bacaan lebih daripada baginda. Kata Barra, aku tak dengar orang baca sedap macam tu, suaranya sedap, bacaannya juga cantik, lebih daripada baginda alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Oh, maknanya Rasulullah memang suara sedap ke? Ya. Itu suara baginda, begitu juga bacaan Rasulullah juga cantik. Melihat daripada apa yang diriwayatkan oleh Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Pada ayat ini, para ulama berselisihan pandangan. Apa yang dimaksudkan? Selain daripada buah, okey, buah kita fahamlah. Selain itu, apa isyaratnya? Apa yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala semestinya mempunyai maksud yang mendalam. Kata Imam Ibn Katsir, para mufassirun berselisihan pandangan di sini di atas beberapa pandangan yang banyak. Ada yang berkata ianya merujuk kepada Masjid Dimashq. Ada yang merujuk kepada ianya melihat kepada buah itu sendiri, tin dan juga zaitun itu sendiri. Ada yang berkata ianya melihat kepada pergunungan yang terdapat di sisinya. Dan ada yang berkata ianya merujuk kepada tempat dirikan Masjid Ashabul Kahfi. Ada juga yang berkata ianya adalah Masjid Nuh alaihi salatu wassalam. Dan pandangan yang jelas kata Mujahid, ianya adalah tin kalian. Maknanya buah kalian tahu itulah buahnya, itulah dia. Maksud daripada tin. Manakala zaitun, ianya merujuk kepada Baitul Maqdis. Manakala di antara pandangan yang ramai di kalangan para ulama, ayat yang pertama, tin dan juga zaitun, sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu, merujuk kepada tempat kelahiran Nabi Isa AS. Isyarat Baitul Maqdis. Isyaratnya adalah Baitul Maqdis. Maksudnya ayat yang pertama, betul kita tidak menolak maknanya melihat kepada kedua jenis buah itu. Manakala isyaratnya melihat kepada Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis merujuk kepada tempat suburnya kedua-dua tanaman itu, buah tin dan juga zaitun, subur di Syam, khususnya Baitul Maqdis. Dan kita juga telah berbicara dahulu di Baitul Maqdis ataupun sekitarnya, Palestin adalah tanah yang cukup subur di atas penanaman tin dan juga zaitun. Walaupun tanah mereka bukanlah macam tanah kita, tapi tanah itu adalah tanah yang cukup berkualiti di atas penanaman tin dan juga zaitun, dan harganya juga berbeza. Sebab saya dah sebut pada tuan-tuan ibu-ibu, sambil kita pergi supermarket, kita boleh cek harga minyak zaitun. Ada satu botol sekitar 1 liter, ada sekitar 500 ml. Tapi harganya beza. Harga berbeza, ada harga sekian, ada harga sekian. Harga yang mahal betul. Cuba kita tengok datang daripada mana. Yang mahal biasanya datang daripada Israel. Dia tulis itu Israel. Made in Israel.
Bagi kita ianya merujuk kepada tanah air kita, Palestin. Kenapa? Sebab kualitinya juga berbeza. Okey. Jadi ramai dari kalangan para ulama menyatakan sebenarnya ayat yang pertama ni menyatakan tentang tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebab di situ cukup subur untuk penanaman buah tin dan juga pohon zaitun. Ayat yang kedua. Dan demi Tur Saina, iaitu bukit Sinai. Sinai pun betul, dia juga. Sina pun dia juga. Saina pun dia juga. Semua dia. Maknanya sebutan berbeza tapi melihat kepada pergunungan yang sama. Betul. Pergunungan Saina, dia ibarat seperti mana banjaran. Titi wangsa. Memanjang. Manakala pergunungan ini bukanlah pergunungan yang seketul. Tak. Dia besar. Tempatnya besar. Manakala di sini kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, iaitu katanya nukilan daripada Ka'ab al-Ahbar dan selain daripada dia seorang, maknanya ada lagi orang lain yang berkata, merujuk pada ayat yang kedua ini, Allah bersumpah dengan Tur Saina ataupun gunung Sinai ataupun pergunungan Sinai, ianya melihat kepada gunung yang mana Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi Musa. Ayat yang kedua isyarat kepada Nabi Musa, yang mana di pergunungan Sinai Allah berfirman kepada Nabi Musa tanpa perantaraan. Ayat yang pertama tadi merujuk kepada Nabi Isa, ayat yang kedua melihat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang ketiga, dan demi negeri yakni Mekah yang aman ini. Apa isyaratnya? Apakah Nabi yang dimaksudkan di sini? Sebab ayat yang pertama Nabi Isa, ayat yang kedua Nabi Musa, ayat yang ketiga ya merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun melihat kepada negeri yang aman ini, ianya tidak lain dan tidak bukan adalah kota Mekah. Dan kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dan berkata, sebilangan dari kalangan para imam, ketiga-tiga ayat ini menunjukkan tiga tempat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan pada setiap satu di antaranya nabi yang telah diutuskan dari kalangan ulul azmi minar rusul. Para rasul yang disebut dengan ulul azmi, mereka dikurniakan ketinggian keazaman. Berapa orang? Ya, 5 orang. Para rasul dari kalangan ulul azmi. Yang pertama, ya, betul, Nabi Nuh. Betul, Nabi Nuh. Okey, yang kedua, betul, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Isa. Yang kelimanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan itu adalah pandangan yang cukup baik. Manakala diperincikan, maka yang pertamanya adalah tempat tumbuhnya buah tin dan juga zaitun. Bukan bermakna negeri lain tak ada. Tapi di situlah secara kebiasaannya menjadi tanaman bagi penduduk di situ. Iaitu Baitul Maqdis, yang mana Allah telah mengutuskan padanya Nabi Isa ibnu Maryam. Ayat yang kedua merujuk kepada pergunungan Saina ataupun Sinai ataupun Sina, ianya tempat yang mana Allah bercakap dengan Nabi Musa ibnu Imran. Manakala pada ayat yang ketiga, Makkahul Mukarramah, merujuk kepada negeri yang aman, Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalamnya keamanan, di mana diutuskan di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mereka lagi, dan di penghujung pengakhiran daripada kitab Taurat disebut ketiga-tiga tempat ini. Ja Allah min turi Saina, yakni alladhi kallama Allah alaihi Musa, wa asyraqa min Sa'ir, yakni Baitul Maqdis, wasta'lana min jibali Faran, yakni jibal Makkah allati arsalallahu minha Muhammadan. Kata Imam Ibn Katsir, kata para ulama, di penghujung daripada kitab Taurat disebut ketiga-tiga tempat ini. Artinya, Allah telah datang daripada pergunungan Sinai. Okay. Yakni tempat di mana Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan timbul daripada Sa'id, yakni merujuk kepada Baitul Maqdis, diutuskan daripadanya Nabi Isa, dan diwawarkan daripada pergunungan Faran, yakni pergunungan yang terdapat di kota Mekah. Di sana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melihat kepada
pandangan yang cukup baik. Maksudnya secara umum, daripada ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ianya isyarat. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan sekitar Baitul Maqdis. Yang kedua, merujuk kepada pergunungan Sinai. Di sana Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ayat yang ketiga, melihat kepada tempat diutuskan Nabi akhir zaman, yakni kota Mekah. Kemudian, ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan. Kemudian kami telah menciptakan manusia pada ciptaan yang sebaik-baiknya. Apa maksud pada ayat ini? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan kepada kita yang mana ayat ini di antara ayat yang terkenal sumpahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ciptaan manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam rupa yang terbaik. Tidak. Maksudnya makcik, haji, semua makhluk diciptakan oleh Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Manakala manusia yang terbaiknya, yang paling sempurna ciptaan adalah manusia. Kalau diikutkan kepada kekuatan, manusia bukan yang paling kuat, betul tak makcik-makcik? Tuan-tuan, bukan kita paling kuat. Cuba kita masuk dalam zoo, lawan dengan harimau. Kalah kita sekejap je, dia bagi kita sekejap je, bukan kita paling kuat. Tapi cuba kita bagi harimau mandu, kata makcik. Bagi harimau mandu, dia boleh ke tak? Boleh, dia tak boleh. Walaupun dia kuat, dia tak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia kesempurnaan ciptaan. Hanya manusia sahaja yang layak untuk menguruskan bumi ini. Sebab itu manusia disebut dengan khalifah. Walaupun haiwan yang lain kuat daripada manusia, haiwan-haiwan itu tidak disebut dengan khalifah. Itu pun hanya menjurus kepada beberapa tempat sahaja. Raja rimba, rimba jadi raja di situ. Keluar daripada rimba dia tak boleh jadi raja. Ada raja di luar daripada rimba. Jadi Allah telah menciptakan manusia dengan sifat yang terbaik jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bukan bermakna makhluk lain tidak sempurna, tak, tidak baik, tak. Semuanya elok yang diciptakan oleh Allah. Cuma manusia ini penciptaannya adalah ciptaan yang terbaik. Kemudian, selepas Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman melihat kepada ciptaannya, ayat berikutnya, ayat yang kelima. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Saya sempat mendengar dalam perjalanan saya datang ke masjid tadi, satu penafsiran daripada Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Arifi. Kaitan pada ayat ini, tuan-tuan, ibu-ibu, kaitan. Selepas Allah menyebut tentang penciptaan manusia dicipta dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, merujuk kepada neraka. Apa kaitan? Kata Dr. Abdul Rahman Al-Arifi, dia kata begini, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dikurniakan akal. Dikurniakan akal. Malangnya dengan akal yang dikurniakan oleh Allah, dia tidak mentaati Allah. Dia tidak boleh berfikir. Dia tidak menggunakan fikiran itu untuk kekal beriman kepada Allah. Sebaliknya dengan kurniaan Allah kepada dia daripada segi kecantikan, kekacakannya, kesempurnaan tubuh badannya, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat yang kelima ini bagi mereka tadi, Allah dah cipta cantik dah, Allah dah cipta cukup baik dah, ciptaan Allah. Tapi dengan ciptaan itu membuatkan dia berpaling daripada taat kepada Allah. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, artinya neraka. Oh, maknanya kesinambungan lah. Kesinambungan daripada ayat yang keempat. Dengan ciptaan Allah kepada dia, Allah kurniakan kepadanya segala-galanya, malangnya tidak membuatkan dia taat kepada Allah. Jadi tempat kembalinya adalah neraka. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, yakni ke neraka. Tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Okey. Dan hal ini juga seperti mana nukilan daripada Imam Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan, Ibn Zaid dan selain mereka, melihat kepada tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Manakala Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, kemudian selepas daripada kecantikan, ialah Allah ciptakan manusia dengan secantik-cantiknya, secantik-cantik kejadian. Penglihatan,
manakala tempat kembalinya adalah neraka, sekiranya dia tidak taat kepada Allah dan tidak mengikut para rasul. Oh, itu maksudnya. Dia tidak taat kepada Allah, tidak follow para rasul, sedangkan Allah dah cipta dia dengan sebab baik ciptaan, nerakalah tempatnya. Kemudian, ayat berikutnya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Okey, selepas Allah menyebut tentang penciptaan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, kemudian Allah menyebut yang mana tempat kembalinya adalah serendah-rendah tempat, yakni neraka. Kemudian Allah berfirman, melainkan mereka yang beriman. Maknanya orang beriman dikecualikan, dimasukkan ke dalam serendah-rendah tempat, yakni neraka. Okay, kita lihat ayat yang ke-6. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Di sini, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan, melihat kepada ayat ini, walau kana hadha huwal murad, dan jika seperti mana apa yang dikehendaki dengan ciptaan Allah yang cukup cantik, kemudian membuatkan mereka masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian kepada orang beriman daripada demikian rupa. Allah mengecualikan orang beriman. Manakala bila kita lihat pada ayat ini, Allah menyebut melainkan orang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Dalam arti katanya, iman mesti diterjemahkan dengan praktikal. Mesti diterjemahkan dengan praktikal. Kita bertemu dengan seorang hamba Allah yang tidak menutup aurat. Akak, kenapa akak tak nak tutup aurat? Iman di dalam. Iman di dalam. Walaupun akak tidak menutup aurat, tetapi hati akak ni baik. Kan orang muda sekarang, hati akak ni baik. Walaupun akak tak tutup aurat, tapi hati akak baik. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu, iman mesti diterjemahkan dengan praktikal. Hati ke, baik ke macam mana, itu hanya diketahui oleh Allah. Manakala seseorang itu dinilai bukan melalui dalaman makcik-makcik. Tuan-tuan, selain itu dinilai juga daripada segi zahiriahnya. Kita dapat menilai seseorang hanya perlu aja. Dalaman, wallahu ta'ala alam, tu tak. Tuan-tuan, ibu-ibu boleh nilai saya pada luaran. Dalaman, Allah dia tahu. Saya hanya boleh nilai tuan-tuan, ibu-ibu daripada segi luaran. Dalaman, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Jadi ayat ini menyatakan kepada kita orang beriman mesti menterjemahkan apa yang dipegang dengan praktikal. Sebab itu Allah sebut melainkan mereka yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Oh, tak cukup dengan iman. Dia mesti melaksanakan tuntutan agama. Dia mesti solat, dia mesti puasa, zakat, tutup aurat, dengan segala apa yang telah difardukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hujung akhir ayat. Okey. Mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kata Imam Ibn Katsir, ghairu maqtu', iaitu tak putus. Oh, maknanya pahalanya berterusan dengan kebaikan yang dia buat. Ya. Ini keadaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay, sebagai contoh kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada suratul Qasas. Surah Al-Qasas. Awal surah tersebut. Muka surat 3. Okey. 385. Ayat atas sekali. Penghujung muka surat, penghujung daripada surah 6, ayat 89. Okay, kita lihat ayat 89. Maka siapa yang membawa kebaikan, kebajikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripada yang sedang mereka merasa aman daripada tuntutan, yakni kedahsyatan pada hari itu. Kemudian kita lihat muka surat berikutnya 150.
Muka surat 150. Yang mana menunjukkan kepada kita ganjaran amalan itu tidak putus-putus. Muka surat 150 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan kebaikan yang dia buat. Muka surat 150 suratul An'am ayat 160. Artinya, barang siapa melakukan amal yang baik, maka baginya 10 kali ganda pahala amalnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, yakni dirugikan. Artinya gandaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis baginda alaihi salatu wasallam bicara sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda dalam ayat ini 10 saja. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang 700 kali ganda. Ini melihat kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali kita lihat petikan daripada surah At-Tin. Yang mana ganjaran di sisi Allah hanya diketahui oleh Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu. Munasabah ke tak tuan-tuan? Okey. Sama-sama kita solat jemaah. Munasabah tak tuan-tuan? Sedangkan tahap khusyuk berbeza. Ganjarannya sama. Munasabah ke tak tuan-tuan, ibu-ibu? Oh, tak. Maknanya hanya diketahui oleh Allah, betul. Hanya diketahui oleh Allah. Selain ganjaran yang memang dah dapat 27 darjat. Manakala di sana, dalam hadis yang berbicara sehingga 700 kali ganda, hanya diketahui oleh Allah gandaannya. Kita kembali semula muka surat 597. Berikutnya, ayat yang ketujuh. Maka apa yang menyebabkan, yakni mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan. Apa sebab mereka mendustakan baginda alaihi salatu wassalam tentang hari pembalasan? Apa sebabnya? Yang mereka boleh dustakan baginda alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, yakni wahai anak Adam, selepas pembalasan itu, yakni hari kiamat, kelak akan berlakunya perhitungan saat dikembalikan semula. Okey. Yang mana kita akan bertemu dengan Allah. Imam Ibn Katsir rahimahullah berbicara tentang saat kita akan dihisab di hadapan Allah. Kemudian Imam Ibn Katsir juga menukilkan kepada kita untuk berfikir sejenak. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, kenapa kita nak dustakannya? Kenapa kita dustakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kelak kita akan dikembalikan semula bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala lagi, ayat ini melihat dan ditujukan kepada manusia, yakni manusia yang mendustakan baginda Rasulullah, sedang kelak mereka yang mendustakan baginda tentang hari pembalasan. Kejap. Maknanya dulu bila Rasulullah berbicara tentang hari pembalasan apa semua ni, musyrikin memang mereka susah terima ke? Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan. Jawapan daripada Allah, memang mereka pertikaikan. Bila Rasulullah cerita akan dikembalikan semula kehidupan, rasa-rasa mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah percaya ke tak? Memang tak. Mereka keji lagi, mereka kutuk lagi baginda alaihi salatu wassalam tentang kebangkitan, tentang kelak akan dibangkitkan semula kemudian akan dihisab di hadapan Allah. Jadi mereka mendustakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Jadi ayat yang ketujuh tadi bicara kepada manusia yang mendustakan baginda hanya kerana Rasulullah berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bila kita lihat pada ayat yang ke-8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Persoalan ataupun tak, tuan-tuan, ibu-ibu? Adakah ianya berbentuk persoalan? Okey, kita lihat di sini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, iaitu dialah yang sebaik-baiknya hakim yang paling adil. Yang mana dia tidak melampaui batas, tidak menzalimi kepada seorang pun. Siapa yang diberi keadilan kepadanya, kelak dia akan stabil pada hari kiamat. Maka kelak siapa yang dizalimi pula, orang dizalimi di dunia juga, kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya siapa yang menzaliminya.
Jadi ayat ini menyatakan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat terakhir ini menyatakan tentang keadilan Allah. Betul. Allah Subhanahu wa taala adalah yang hakim yang paling adil. Sebab ayat sebelum itu bicara tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi kaitannya berkait ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Ayat yang ke-7 bicara tentang hari kebangkitan dan ayat yang ke-8 menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Ini adalah satu perkara yang wajib kita beriman. Kelak apabila dihadapkan di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang paling adil. Okey. Tuan-tuan, ibu-ibu, biasa kita dengar kan bila orang baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kemudian ada sebelah kita pun membaca. Baca apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kami nak tanya, boleh ke kita baca begitu ah? Boleh ke kita sambut bacaan kita begitu? Okay, hal ini sabit melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana bacaan tersebut sabit daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi mereka baca. Bila mereka mendengar alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka mereka pun berkata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan tentang disunatkan bacaan itu. Disunatkan, bolehlah kita baca. Sebab menjurus kepada pengertian juga yang baik. Sebab ayat terakhir ini merujuk kepada persoalan. Okay. Bukankah Allah Tuhan hakim yang paling adil? Jadi kita yang jawab bala. Bala maknanya apa? Bahkan. Wa ana ala zalika minasyahidin, dan saya di atas demikian itu dari kalangan mereka yang menyaksikan. Tidak panjang sangatlah. Kalau saya kata bala aja boleh? Boleh. Kata bala saja pun boleh. Okay, sebagai menjawab respon penghujung daripada akhir ayat yang ke-8. Maknanya ayat itu persoalan, kita penjawab di belakang bala bahkan. Boleh kita jawab. Kalau saya senyap je, saya tak kata apa, boleh juga makcik. Berdosa ke tak? Tak berdosa pun. Jadi kita jawab itu sebagai respon sahaja. Okey. Kemudian kita lihat surah berikutnya, surah Asy-Syarh. Muka surat 596. Kalau panjang sangat kita kata bala aja, bala bahkan sebagai respon. Muka surat 596. 596. Jadi selepas ni kita dah faham kenapa kita baca bala. Sebab kita respon daripada persoalan dari Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kita penjawab ya. Bahkan semestinya. Okey. Surah Asy-Syarh, muka surat 596. Muka surat 596. Berikutnya, sama-sama kita akan membaca surah ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Sekali lagi. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Alam nashrah laka sadrak. Berikutnya ayat yang kedua. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak.
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب Okay, kita perhatikan pada huruf ghain. Fa'idha faragh, 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 faragh. Kita buka sikit mulut kita. Faragh, faragh. Jangan kita biar mulut kita relax je. Mulut kita relax, faragh, faragh. Itu kita tak nak. Kita nak faragh, tafal, faragh, tafal. Mulut buka. Fa'idha faragh, fansab. Jangan selalu kita melirik. Faragh, tafal. Itu kita tak nak. Kita nak faragh, faragh, tafal. Kemaskan betul huruf ghain. Jadi kaedahnya sama. Mana-mana ghain sukun, itulah kaedahnya. Sebagai contoh, ghairil maghdu alaihim. Okey. Okey lagi. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Seterusnya kita lihat terjemahan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca sebentar tadi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, yakni Muhammad? Dan kami pun telah menurunkan beban daripadamu yang memberatkan tanggunganmu. Dan kami tinggikan sebutanmu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai, yakni daripada satu urusan, tetaplah bekerja keras, yakni untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kembali kita melihat bermula daripada awal surah ini. Kita kembali melihat petikan daripada surah tersebut. Bermula daripada awal surah Asy-Syarh. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada baginda Rasul ketika mana Rasulullah berada di kota Mekah. Kemudian saat kita lihat ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, yakni Muhammad? Apa tu? Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada baginda. Ya. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan, yakni bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Apa maksud lapang dada di sini? Tuan-tuan, ibu-ibu, makcik seorang yang cukup berlapang dada. Apa makna? Apa makna? Cukup berlapang dada. Ya. Kan, dia cerah hatinya terbuka. Kan, apa maksud berlapang di sini? Jadi
Adapun Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Rasulullah, kata Imam Ibn Katsir, nawwarnahu, kami cahayakannya. Ya, cahaya yang menuntun ke arah kebaikan. Maksud lapang dada di sini iaitu cahayanya memandu ke arah kebaikan. Sebab kita sentiasa memohon kepada Allah, tuan-tuan, ibu-ibu, sedar tak sedar dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Soalannya, kita berada sekarang bukan jalan yang lurus ke? Lurus, insya-Allah. Kenapa kita selalu meminta? Sebab kita meminta kepada Allah, biar Allah terus memandu kita ke arah jalan-jalan yang baik, jalan yang kebaikan. Sebab kita takut jalan kita bukan jalan yang betul. Kita takut jalan kita ni bukan jalan yang betul. Jadi kita memohon panduan daripada Allah, biar Allah Subhanahu wa taala memandu kita ada kalanya kita dalam masalah, biar Allah pandu kita ke jalan yang betul. Kita kembali pada ayat tadi. Artinya kami memberi cahaya kepadanya dan kami menjadikannya terbuka, lapang. Maksudnya Allah cahayakan dada baginda Rasulullah bukan bermakna baju Rasulullah bila buka ni cahaya menyirani ataupun menyeluhi ataupun kita kata menerangi Mekah tu, Madinah bila Rasulullah buka baju je. Orang kita faham bila sebut cahaya ni maknanya bila Rasulullah jalan tengah malam tu tak perlu pakai cahaya. Cahaya dia berjalan. Sebab Rasulullah itu sendiri cahaya. Salah tu. Maksud di sini yang mana Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada baginda alaihi salatu wassalam iaitu panduan. Allah jadikan dada baginda alaihi salatu wassalam lapang. Okey, itu maksudnya. Bahkan tuan-tuan ibu-ibu, adapun mereka yang dilapangkan dada oleh Allah ini di antara mereka yang dikurniakan kebaikan. Maksud mana? Macam mana tu? Allah lapangkan dada kita, artinya Allah nak kurniakan kebaikan. Betul. Kita lihat firman Allah, perhatikan daripada suratul An'am. Manakala ayat ini juga di antara ayat yang dimuatkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, suratul An'am. Juzuk yang ke-8, muka surat 144. Ayat 125, muka surat 144, ayat 125 awal sekali muka surat. Artinya, maka siapa yang dikehendaki Allah akan diberikan petunjuk kepadanya. Apa Allah akan buat? Nescaya dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang Allah nak kurniakan kebaikan kepada dia, Allah akan lapangkan dada dia untuk Islam. Maknanya makcik-makcik bila orang cerita tentang agama, orang cerita tentang perkara yang berkaitan dengan agama, kita boleh terima tanda Allah nak kurniakan petunjuk. Sebaliknya, dan siapa yang dikehendaki Allah untuk menyesatkannya, nescaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama, Allah nak kurniakan petunjuk, Allah akan lapangkan dada dia. Golongan yang kedua, Allah nak sempitkan, Allah nak sesatkan dia, Allah akan jadikan dadanya sempit. Beza. Ini adalah berlawanan. Dada yang dilapangkan dan dada yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua keadaan yang berbeza. Allah lapangkan dada seseorang hamba untuk memberi petunjuk. Allah sempitkan dada seorang hamba untuk apa, tuan-tuan ibu-ibu? Untuk menyesatkannya. Okey. Jadi ayat ini adalah ayat yang cukup penting, memberi pengertian besar kepada kita. Okey, kembali semula. Muka surat 596. Juga di antara pandangan daripada Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, dan demikian itu, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya demikian itu, serta menjadikan syariatnya itu adalah syariat yang luas, mudah, tidak menyukarkan padanya dan tidak ada kesukaran, dan ianya juga adalah syariat yang tidak sempit. Apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan ibu-ibu, syariat Nabi-Nabi terdahulu berbeza. Kita pernah cerita dahulu, saat kaum Nabi Musa AS tersasar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka jalan-jalan bertaubat. Di antaranya jalan melalui bunuh diri. Jalan bunuh diri itu tuan-tuan ibu-ibu, syariat kita ada ke tak? Cara taubat adalah bunuh diri. Ada ke tak tuan-tuan ibu-ibu? Tak ada. Syariat zaman Nabi Muhammad SAW tidaklah seperti sebilangan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Jadi syariat ini, kata Imam Ibn Katsir,
lebih mudah, tidak menyukarkan seperti mana syariat-syariat yang terdahulu, dan ianya juga tidaklah terlalu sempit. Okey. Kemudian, ada juga yang berkata yang dikehendaki melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya, yang dikehendaki di situ Allah telah melapangkan dadanya pada malam Al-Isra dan juga Mi'raj. Allah lapangkan dada Rasulullah dalam peristiwa Al-Mi'raj. Okey. Dalam hal ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Cerita tentang bagaimana diturunkan kepada baginda alaihi salatu wassalam. Cerita bagaimana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada Rasulullah? Iaitu pada ayat ini. Pada ayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada juga mereka yang berkata pada peristiwa Al-Isra tadi yang kita lihat pandangan tadi. Ayat ini melihat kepada peristiwa saat Allah lapangkan dada Rasulullah pada malam Al-Isra dan juga Mi'raj. Ianya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mana ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Utitu fantalaqu bi ila Zamzam fashuriha bi an sadri. Thumma ghusila bima'i Zamzam thumma unziltu." Aku dibawa, maka menuju denganku ke arah telaga Zamzam. Okey. Maka dilapangkan. Dan hadis lain bagaimana dada Rasulullah dibelah tentang dadaku, kemudian dibasuh dengan air Zamzam. Jadi peristiwa ini peristiwa yang berlaku pada malam Al-Isra dan juga Mi'raj. Ini melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Okey, kemudian kita lihat pada ayat berikutnya. Manakala Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala ada berbicara dan muatkan beberapa hadis yang berkaitan dengan ayat di atas. Jadi memadai kita melihat pada hadis itu ianya dikaitkan peristiwa malam Al-Isra dan juga Mi'raj seperti mana yang diriwayatkan oleh Malik Ibn Sa'sa'ah dan juga diriwayatkan oleh mereka yang lainnya. Berikutnya ayat yang kedua. Dan kami pun telah menurunkan bebanan berat daripadamu. Kejap, ayat pertama yang mana Allah telah melapangkan dada baginda alaihi salatu wasallam, maknanya memberi cahaya, kemudian dada Rasulullah terbuka di atas kebaikan. Manakala pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan kami turunkan bebanan berat yang ditanggungmu daripadamu. Melihat ayat ini, Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan maksud ayat ini, maksud dan kami telah pun menurunkan beban berat daripadamu, iaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang terdahulu dan terkemudian daripada dosa. Hal ini merujuk firman Allah petikan daripada surah Al-Fatih. Jadi ini nukilan daripada Imam Ibn Katsir. Maksudnya yang diturunkan oleh Allah bebanan berat, yakni keampunan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang terdahulu dan terkemudian daripada dosa. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Al-Fatih juzuk 26. Muka surat 511. Muka surat 511. Maksud Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bebanan berat yang ditanggung oleh baginda. Apa tu? Ayat yang kedua. Surah Al-Fatih muka surat 511. Agar Allah memberikan keampunan kepadamu yakni Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya ke atasmu dan menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Oh iya, jadi ini yang disebut yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai dosa tu, sebab semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun disebut dengan maksum, terpelihara daripada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara daripada melakukan dosa, manakala ayat ini menjadi saksinya dari Allah dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, adapun selain daripada Rasulullah terselamat ke tak daripada dosa? Terselamat ke tak daripada dosa?
kata ada dia kata baby kan, baby kan, baby kan dia bagi dosa. Selain itu tidak ada, melainkan para Rasulullah alaihi wassalatu wassalam sahaja. Adapun kita orang alim ke siapa besar mana dia tetap berhadapan dengan situasi yang sama. Macam kita juga berhadapan, macam kita juga ada dosanya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, kita kembali semula muka surat 596. Okey, berikutnya ayat yang ketiga. Jadi maksud ayat yang ketiga, ayat yang kedua tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi Rasulullah, sebab itu adalah bebanan bagi Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan yang terdahulu dan terkemudian. Ayat yang ketiga, yang mana ianya memberatkanmu. Ianya memberatkanmu. Saat kita melihat ayat yang ketiga tadi, kesinambungan daripada ayat yang kedua, dan kami pun telah menurunkan beban daripadamu yang memberatkan tanggunganmu. Tadi kita dah lihat Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan tentang dosa yang telah diampunkan kepada baginda alaihi salatu wassalam terdahulu dan juga terkemudian. Manakala Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan pada ayat yang ketiga ini, allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan tanggunganmu, pengertiannya seperti mana diterjemahkan di tangan kita. Pengertiannya seperti mana diterjemahkan. Maksudnya ayat yang ketiga kesinambungan daripada ayat yang kedua. Bebanan itu membuatkan ianya berat ditanggung oleh baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya. Okey, kemudian ayat yang keempat. Kita lihat ayat keempat. Dan kami tinggikan sebutan, yakni namamu bagimu. Apa tu? Kami tinggikan bagimu namamu. Tinggikan nama Rasulullah tu macam mana? Jadi kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, iaitu merujuk kepada nama yang diangkat oleh Allah. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Kata Imam Mujahid rahimahullah, ianya merujuk kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ialah bila kita mengucap, selain kita menyebut nama Allah, ada nama Rasulullah di situ. Yang mesti kita bersaksikan, dan aku menyaksikan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mesti. Jadi diangkat sebutan nama Rasulullah. Diangkat sebutan nama baginda alaihi salatu wassalam. Qatadah rahimahullahu ta'ala menyatakan, yakni Allah telah mengangkat sebutannya di dunia dan di akhirat. Maka tidaklah seorang pemidato, seorang khatib imam, seorang yang solat ketika mana melaksanakan tasyahud, dan tidaklah seorang yang mendirikan solat, melainkan dia pasti akan berkata dengannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Azan disebut nama Rasulullah, diangkat sebutan nama baginda alaihi salatu wassalam. Dan lafaz azan hanya disebut nama dua sahaja, Allah dan juga Nabi Muhammad. Bila kita tengok lafaz azan, diangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam azan. Yang tidak disebut melainkan nama Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kemudian kita lihat dalam hadis yang terkenal dan kita pernah bicara mengenainya, merujuk pada ayat ini, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, di antara pandangan Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan telah berkata yang lainnya, Allah telah mengangkat sebutannya pada mereka yang terdahulu dan terkemudian. Maksudnya, adakah nama Rasulullah juga disebut oleh nabi-nabi terdahulu? Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Rasulullah dirakamkan dalam Al-Quran. Mungkin kita lihat bagaimana Allah mengangkat nama Rasulullah ini dan menjadi sebutan juga kepada nabi-nabi yang terdahulu. Di antaranya surah Shaf. Petikan daripada juzuk 28. Surah Shaf. Surah Shaf. Juzuk 28. Muka surat 552. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6.
bagaimana nama Rasulullah itu diangkat semenjak dahulu dan disebut oleh para anbiya alaihi salatu wassalam dahulunya. Ayat yang ke-6 muka surat 552. Dan yakni ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Okey. Dan nama Rasulullah juga disebut dalam kitab Taurat. Kita pernah berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu taala anhu, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mereka ni kenal. Pendeta Yahudi mereka kenal Rasulullah. Macam mana mereka boleh kenal? Mereka tahu pula namanya. Sebab termaktub di sisi mereka dan diceritakan di sisi mereka. Dan mereka tahu tentang baginda alaihi salatu wassalam. Okey. Jadi di antara pandangannya juga Rasulullah ini namanya disebut oleh mereka yang terdahulu. Orang dulu pun sebut juga Muhammad ini. Kemudian kita kembali semula. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala lagi, iaitu di antara pandangan kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan tidaklah yang lebih baik. Maknanya dia cukup bersetuju dengan pandangan yang cukup cantik daripada As-Sarsari rahimahullahu taala dengan katanya, tidak sah azan itu tidak sah. Okey, melainkan disertakan dengan sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata tingginya nama Rasulullah tu. Tak sempurna azan melainkan disertakan dengan sebutan baginda alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara bicaranya lagi, adakah kamu tidak melihat sesungguhnya kita ni tak sah azan kita dan juga tidak sah fardu kita, yakni solat. Solat kita tak sah melainkan kita mengulang-ulang sebutan baginda alaihi salatu wassalam padanya. Okey, tasyahud. Ketika bacaan tasyahud kita, rukun ke tak kita baca Rukun. dan menyebut nama Rasulullah? Rukun ke tak? Rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selawat selepas itu. Jadi ianya juga di antara bacaan yang rukun. Tak sah solat melainkan disebut nama baginda alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana Allah mengangkat sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik ketika azan dan ketika solat. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kelima, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan adanya kemudahan. Bila kita lihat di sini, kata Imam Ibn Katsir, ayat ni mudah. Ayat ni mudah untuk kita faham. Iaitu katanya Allah telah mengkhabarkan sesungguhnya beserta dengan kesukaran itu mesti ada kesenangan. Tiap satu benda yang susah mesti senang. Okey, bila kita lakukan satu perkara yang susah, kemudian kita berjaya menghadapinya, kita rasa dengan kesenangan ke tak rasa? Rasa lapang, rasa senang, rasa puas hati, rasa mudah. Ini perasaan yang dirasai oleh kita. Kemudian, bila melihat pada ayat ini juga adalah ayat yang jelas menyatakan kepada kita, manakala Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala juga banyak menukilkan beberapa pandangan di situ. Manakala kita lihat di antara pandangannya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, katanya sesungguhnya ia berkata, sabar itu cantik, yang mana ianya lebih menghampirkan kepada kelapangan. Maknanya bila kita bersabar, dia akan hampirkan kita kepada keluasan, lapang, keluar daripada masalah. Mereka yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan semestinya akan selamat. Dan mereka yang membenarkan Allah tidak akan tercapai kepadanya satu kesulitan. Apa maksudnya? Apa maksud daripada Imam Asy-Syafi'i? Siapa yang percaya kepada Allah, membenarkan Allah, dia tidak akan berhadapan dengan kesulitan. Maksudnya, kita kena percaya kepada Allah, yang mana kita akan dipermudahkan urusan oleh Allah. Betul. Bila kita lihat di sini, tuan-tuan, ibu-ibu, sebenarnya dia bicaranya adalah bicara psikologi.
Ialah kita nak buat sesuatu, kita mesti yakin yang mana benda tu kita boleh buat. Kita yakin, mudah. Betul tak? Kalau awal lagi sebelum kita buat, kita kata susah, kita boleh buat ke tak? Tuan-tuan ibu-ibu, memang tak boleh. Oh, maksudnya ini satu bicara motivasi lah daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, betul. Bila kita buat sesuatu yang susah, mesti ianya akan dipermudahkan. Bila kita buat satu perkara yang susah dan kita melihat kesusahan itu, maaf, dia tidak akan mendorong kita untuk dipermudahkan. Kemudian, di antaranya lagi, ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulang 2 kali. Ayat kelima sekali. Kemudian ayat yang kedua sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Jadi kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah telah mengkhabarkan sesungguhnya beserta kesukaran itu adanya kesenangan. Kemudian Allah menguatkan lagi pengkhabaran ini. Maksudnya ayat itu diulang sebanyak 2 kali. Kali pertama dan kali kedua. Yang mana kali kedua itu menguatkan pengkhabaran daripada kali yang pertama. Memang benar setiap kesulitan itu adanya kesenangan. Kemudian kita lihat manakala bicara Imam Ibn Katsir rahimahullah mengulangi semula daripada apa dibicarakan pada ayat sebelumnya. Secara umum bicara adalah bicara yang sama. Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Kita lihat ayat berikutnya. Maka apabila engkau telah selesai, yakni daripada satu urusan tetaplah bekerja keras. Kejap. Apa tu? Maka apabila kamu telah selesai, maka teruskan bekerja keras. Maknanya bila kita telah melakukan satu urusan A, kemudian kita semestinya melakukan urusan yang berkaitan dengan urusan B pula. Ke macam mana? Maksudnya, kata Imam Ibn Katsir, apabila kamu telah selesai daripada urusan dunia dan kesibukannya dan kamu terpisah dengan kaitan dunia itu, maka hendaklah kamu bekerja keras untuk beribadah. Itu maksudnya. Oh, maksudnya di sini pada ayat yang ketujuh ada 2 poin lah, poin utama. Maksudnya apabila kamu telah selesai, yakni daripada urusan dunia. Kemudian maksud berikutnya tetaplah bekerja keras, itu merujuk kepada ibadah pula. Bila selesai daripada urusan dunia, tetap kita bekerja keras, yakni untuk ibadah kita, agama kita pula. Maka hendaklah bekerja keras untuk beribadah. Berdiri ke arahnya dengan penuh tegar, semangat, dalam keadaan akal juga kosong. Apa ni? Apa maksud Imam Ibn Katsir sebenarnya? Maksudnya begini, selepas kita mengerjakan dunia, kemudian kita mengerjakan ibadah, fokus hanya kepada ibadah semata dan kita kosongkan akal kita daripada dunia. Tuan-tuan, ibu-ibu, senang ataupun susah nak kosongkan akal daripada dunia dalam solat? Bukan hal yang mudah. Bahkan itu yang paling mudah sekali untuk ingat dunia tu. Sampai ingat dunia itu yang paling mudah sekali. Masa akad takbir lah tu dia ingat dia punya jadual kenduri tu bulan minggu ni. Jadual kenduri rumah, jarokiah, mujar semua. Masa tu dah dia teringat semua. Kan? Lepas beri salam dia tak ingat. Lepas beri salam dia tak ingat. Okey, mak haji nak pergi solat. Sebelum pergi solat macam biasalah makcik macam-macam dia order. Dia order macam-macam apa semua. Abang nanti sebelum balik solat, sebelum balik rumah nanti lepas keluar masjid. Ingat tahu gula, kicap apa semua. Ingat. Bila kita ingat dalam solat, list satu-satu tu haji ingat. Sampai kedai habis. Yang ingat kicap dia. Gula ke mana, garam ke mana, apa ke mana. Okey, jadi dalam solat bukan sekarang, bukan perkara yang mudah. Jadi kata Imam Ibn Katsir, lepas selesai urusan dunia, maka solat dengan penuh semangat, kemudian kosongkan minda daripada dunia dan ikhlaskan kepada Tuhanmu niat dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bicara yang mudah. Satu bicara yang mudah daripada Syekh Sa'id Hawa. Dia kata begini. Dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus. Ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Dia kata begini. Sebenarnya bila kita solat, kita akan takbir. Dia ibarat seperti mana kita sedang mencampakkan dunia ke belakang. Okey. Kan? Mencampakkan dunia ke belakang.
Allah, macam kita campak ke belakang lah. Tapi kita pula lain. Allah, kita tarik semula. Kita tarik. Itu bezanya kita dengan mereka. Jadi, itu satu perumpamaan yang mudah. Bila kita kata tasbih, maksudnya sekarang kita campak dunia ke belakang kita. Bukan kita tarik ke depan. Kemudian, di antaranya, bila kita, ini satu ungkapan yang baik daripada Imam Ibn Katsir. Tadi kita nak kena kosongkan minda daripada dunia. Maksudnya sesuatu yang mengganggu minda kita ni daripada solat. Macam mana tu? Kita nak kena settlekan dulu ke? Nak kena settle dulu. Yalah, kalau begitulah saya rasa nak kena selesaikan dulu kerja saya ni. Waktu zuhur pun ada lagi. Asar ke sekarang pukul 4.40 ke sekarang? Awal. Asar pukul 3.45 sempat lagi nak solat. Kan nanti bila diganggu minda saya solat tak khusyuk. Saya solat tak khusyuk, jadi saya nak selesaikan dulu, nanti bila saya solat nanti, barulah khusyuk. Okey, kita lihat di sini tuan-tuan, ibu-ibu. Macam mana? Boleh ke tak? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dan bertepatan dengan ini, sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih kedua-duanya. La salata bihadrati ta'amin. Tidak ada solat berhadapan dengan makanan. Okay. Maksudnya, bila makanan telah dihidangkan, tuan-tuan, ibu-ibu. Macam mana? Kita nak makan dulu ke nak solat dulu? Okay. Nak makan dulu ke nak solat dulu? Dalam hadis Rasulullah SAW, tadi Rasulullah kata, jangan solat ketika mana kita berhadapan dengan makanan. Maksudnya makanan telah siap dihidangkan, kita solat. Jangan solat. Makan dulu. Kenapa? Sebab ialah bila kita solat, dia akan mengganggu khusyuk kita. Dia akan mengganggu khusyuk kita tapi melihat solat ataupun waktu solat itu. Dalam hadis yang lain, baginda alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza uqimatis shalah wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha." Apabila solat telah diiqamatkan dan makan malam telah pun dihidangkan, maka mulakanlah dengan makan malam. Sebab apa makan malam? Makan malam ianya boleh berlaku sampai maghrib sehingga ke subuh. Jadi waktu isyak juga panjang. Kalau kita makan dulu, macam mana? Tak ada masalah. Okey, ramai-ramai kita makan dulu, nanti selepas makan barulah kita solat berjemaah. Okey, cantik. Kalau kita solat dulu, kemudian kita baru makan, lain pula. Kan? Jadi, sekejap. Jadi, dia mesti melihat kepada keadaan kan? Betul, melihat kepada keadaan juga. Melihat kepada keadaan. Manakala sekiranya kita melihat kepada hadis baginda alaihi salatu wassalam, itulah tuntutannya. Bila makanan telah siap dihidangkan, makanan yang sedap pula, dia lain makanan yang tak sedap. Makanan yang biasa-biasa, tuan-tuan. Makanan yang biasa-biasa bagi kita, kalau masak siap apa semua tu, tak mendorong sangat. Dia makanan yang sedap dan mendorong kita ke arahnya, susah untuk kita tolak. Melainkan kita makan terlebih dahulu, barulah kita mendirikan solat. Dan itu yang afdalnya. Jadi hadis Rasulullah menerangkan kepada kita, kenapa? Supaya apabila kita mendirikan solat, kosong kita daripada dunia, selesai makan pun dah kenyang. Okey. Tapi bila makan lebih, macam mana solat kita? Lain pula kan? Makan lebih pun lain pula. Ya, jadi cara pemakanan, dahulu kita pernah berbicara, Rasulullah membahagikan cara makan ini kepada 3 bahagian. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk air, satu bahagian lagi untuk pengudaraan. Okey, itu adalah cara makan yang terbaik. Dan tidak semestinya makan banyak itu mampu bertahan lama. Betul tak tuan-tuan? Ibu-ibu, tak semestinya kita makan banyak dia akan mampu bertahan lama kekenyangan tu. Boleh jadi lebih pantas dia berlapar. Sakit perut apa semua lagi cepat. Okey. Kata Mujahid rahimahullahu taala pada ayat ini, apabila kamu telah selesai daripada urusan dunia, maka hendaklah mendirikan solat. Okey. Kata dia, bila kamu selesai urusan dunia, maka dirikan solat.
Kemudian dalam riwayat yang lain, maka apabila kamu telah mendirikan solat, maka hendaklah kamu berusaha untuk menyelesaikan hajatmu. Itu betul juga. Maksudnya, bila kita solat, sekarang kita letak dulu dunia di tepi, nanti lepas solat nanti barulah kita fikir semula pasal dunia. Barulah kita selesaikan urusan dunia kita. Itu pun makna yang baik. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, apabila kamu telah selesai daripada fardu, kefarduan, maka tetaplah bekerja keras untuk mendirikan malam pula. Oh, maksudnya lepas solat fardu, kita ada usaha juga untuk mendirikan malam. Ini juga pandangan yang baik daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi di sana terdapat beberapa pandangan yang lain, cuma kita berhenti pada pandangan yang cantik tadi tuan-tuan. Maksud daripada ayat yang ketujuh, maka apabila urusan engkau telah selesai, yakni daripada urusan dunia, tetaplah bekerja keras, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti katanya, ayat ini menyatakan kepada kita dunia pun tak boleh kita tinggal. Dunia pun kita kena bersungguh, akhirat apatah lagi jangan kita kesampingkan. Di antara makna yang disalahfahami oleh kita melihat bila akhirat saja, tidak ada kaitan dengan dunia, sedangkan akhirat itu juga berkaitan dengan dunia. Dunia jangan kita tinggal, bahkan dunia juga mesti kita ambil. Okey, kita lihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat ini bicara tentang dunia dan juga akhirat. Suratul Qasas, cerita yang cukup popular. Cerita yang cukup popular. Bicara tentang seorang hamba Allah. Nak kata kaya tak kaya dia. Hingga ke hari ini di mana sahaja dijumpai harta, semua harta dia. Di mana sahaja jumpai harta, semua harta dia. Harta karun. Okey, kita lihat. Muka surat 394. 394. Bertepatan ayat ini berkaitan dunia dan juga akhirat. Okey, kita lihat bagaimana Islam tidak menyuruh kita supaya kita meninggalkan dunia secara keseluruhannya. Okey. Kita lihat ayat 77. Muka surat 394 Suratul Qasas juzuk 20. Dan carilah yakni pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Cari negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia. Okey. Cari akhirat, jangan kita lupa bahagian kita di dunia. Kita ada bahagian kita di dunia kan tuan-tuan, ibu-ibu. Kita ada keluarga, kita ada mereka yang ada kaitan dengan kita di dunia, jiran tetangga, masyarakat, semuanya berkaitan dengan kita. Okey, contoh tuan-tuan, ibu-ibu. Satu hari makcik tengah puasa. Makcik tengah puasa. Puasa sunat. Kan makcik tengah puasa sunat. Jadi anak-anak balik, mak, surprise. Apa pula ni? Mak jom makan. Kami balik ramai-ramai ni nak ajak mak makan di luar. Okey, tuan-tuan, ibu-ibu. Makcik pun kata, mak puasa. Korang nak makan, korang je nak makan. Okey, macam mana tuan-tuan, ibu-ibu? Setuju ke tak? Setuju ke tak? Dia nak buka puasa. Kalau buka puasa, berdosa ke tak? Sunat. Okey, buka puasa tak dosa. Sebab itu adalah puasa sunat je. Kemudian manakala menyambung satu rahim dengan keluarga, apa hukum dia? Wajib. Okey, yang mana perlu kita dahulukan? Okay. Bila kita lihat ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Makcik ada hak di dunia, makcik. Makcik ada anak-anak. Ada anak-anak betul nak ibadah, tapi ada hak-hak yang mesti kita tunaikan. Adik-beradik, anak saudara menikah di kampung, apa semua, itu semua hak-hak yang mesti kita tunaikan. Betul, kita nak, tapi anak saudara saya kenduri. Kebetulan ada kelas minggu depan. Ada kelas, anak saudara saya kahwin di Taiping. Jadi ada kelas. Macam mana tuan-tuan? Nak pergi kelas ke nak pergi kenduri? Betul. Kenduri kita mesti melihat, sebab ada bahagian kita di dunia, betul. Kita cari akhirat. Kan, rakaman pun ada. Kan? Kita ada kenduri, kemudian kita ada anak saudara menikah di kampung.
Tak balik kampung sekarang, macam-macam pula, macam dari lagi teruk. Adik-beradik akan sebut lah apa semua, apa ni, macam-macam ceritanya. Okay, kalau begitu, kalau dia tak balik, okay, nanti kenduri anak dia kita tak pergi. Macam lain pula jadi ceritanya, makcik. Ini makcik balik kampung itu lebih baik. Bahkan menyambung satu rahim itu adalah satu kewajipan. Kewajipannya. Jadi, itu adalah hak-hak yang mesti kita tunaikan, hak dunia kita. Betul kita nak akhirat, tapi ada hak-hak yang mesti kita tunaikan yang menjadi keutamaan kita. Jadi, kita kembali semula melihat pada ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita dan difahami oleh para ulama, ianya berkisar dunia dan juga akhirat. Selesai urusan dunia, maka kita tetap bekerja keras untuk akhirat pula. Ibadah pula kepada Allah. Jangan kita lupa ada ibadah. Kemudian, kita lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita lihat di sini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, jadikanlah niatmu dan pengharapanmu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ini pun ada kesinambungan kan? Betul, ada kesinambungan daripada ayat yang ke-7 cerita tentang ibadah kita, tentang solat kita. Kemudian bila kita dirikan solat, kita dirikan ibadah itu, yang mana kita jadikan niat itu, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada mana-mana individu. Bukan mana-mana individu ataupun dengan sebab kita ni pengurusi jawatan kuasa penduduk, tak datang solat malu. Kemudian dengar-dengarnya haji, kami geng-geng kita ni telah kita bincang, kita nak angkat haji jadi pengurusi masjid. Nak angkat haji jadi pengurusi masjid ni, haji. Jadi mula tahun ni haji, sebab pemilihan hujung tahun, mula daripada sekarang ni haji kena banyak sikit lah kemunculan di masjid. Kita lihat, makcik-makcik kena banyak sikit lah, sebab kami nak angkat biru muslimat ni, biru muslimat. Kami nampaknya sekarang ada pencin makcik yang kami nampaknya, jadi kami tak nampak orang lain. Makcik boleh harap jadi biru muslimat masjid kita. Jadi makcik, mula hari ini banyak program di masjid, makcik kena libatkan diri lah. Jadi supaya orang tak terkejut nanti bila kami angkat, maknanya orang dah nampak makcik. Okey, macam mana pun ceritanya, pastikan apabila kita mendirikan solat, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pengharapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Okey, walaupun apa juga perancangan ke, kita ada perancangan sama-sama kita ke, perancangan sama penduduk ke, bila kita dirikan solat, pastikan kita niatkan hanya kerana Allah dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Manakala Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan pada penghujung bicara daripada surah ini, walillahil hamd, dan bagi Allah jua segala pujian. Jadi wallahu taala alam. Sebelum kita berpisah, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ciptaannya terdapat sesuatu yang baik untuk manusia, khususnya melihat kepada buah-buahan tertentu yang diciptakan oleh Allah, buah tin, buah zaitun, bukan bermakna buah-buahan lain tidak baik, tak. Buah-buahan lain pun baik juga. Cuma di sini pengkhususan daripada Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada buah-buahan tertentu, juga isyarat menunjuk kepada kita yang mana ianya berkaitan dengan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita berikutnya, iaitu semestinya kita cuba untuk memakan sesuatu yang terbaik untuk tubuh badan kita. Tuan-tuan, ibu-ibu, sesuatu yang mengundang kemudaratan, jangan kita makan. Jangan kita makan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah daripada yang baik telah kami rezekikan kepada kalian. Ayat yang lain, halalan thayyibah, halal dan juga baik. Okey. Ada makanan yang baik, yang halal, tapi tidak baik untuk kita, untuk kesihatan. Ada makanan yang halal tapi tidak disediakan dengan baik, tidak menjaga kebersihan dan seumpama dengannya. Ada makanan yang halal dan baik juga untuk orang lain, tapi tidak baik untuk kita. Kan? Buah durian baik untuk saya, kalau tentu baik untuk makcik-makcik. Kenapa pula? Ya mungkin ada kecil manis ke, daun tinggi ke. Buah durian tak baik untuk makcik, baik untuk saya. Okey. Ada juga bahan-bahan makanan tertentu tidak baik untuk saya,
baik untuk makcik-makcik, saya ada resdung. Jadi saya tak pernah selesai makan belacan. Belacan memang dalam rumah saya tak ada. Balik rumah pun saya tak bagi. Balik rumah saya tak nak belacan. Bau pun saya tak boleh. Itu bau-bau. Belum lagi Tommy guna belacan. Meninggal di situ. Jadi saya tak boleh. Jadi belum tentu baik untuk makcik haji, tapi tidak baik untuk saya. Jadi makanan cukup penting untuk kita bersama. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan memuliakan kebersihan dan kesihatan yang baik. Jadi sekali lagi saya meletakkan tanggungjawab kepada tuan-tuan ibu-ibu. Balik nanti kita search faedah buah tin dan juga buah zaitun. Faedah buah tin dan juga buah zaitun. Boleh, insya-Allah. Supaya kita baca dan kita dapat info, punya banyak juga kebaikan tin dan juga zaitun apa semua. Dan mudah-mudahan kita juga mengambil ianya sebagai makanan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi wallahu taala alam, saya mohon kemaafan sekiranya rupa kita saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk pribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya mohon kemaafan atas keterlanjuran bicara. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Minnakum. كما Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nur Aini.